은혜 받으실 Petikan 하나님의 Alkitab untuk 말씀은 khotbah 창세기 강의 adalah 4장 daripada Kejadian 15절에서 4 ayat 15 16절까지입니다. hingga 16. Firman 여호와께서 Tuhan 그에게 kepadanya, 이르시되 tidak demikian. 그렇지 Sesiapa 않다. yang membunuh Kain 가인을 akan 죽이는 menerima 자는 balasan 7 저를 kali lipat 7배나 ganda. 받으리라 하시고 Lantas Tuhan meletakkan tanda 가인에게 표를 khusus pada 주사 Kain, 만나는 supaya dia tidak dibunuh 누구에게든지 oleh sesiapa pun yang 죽임을 bertemu dengannya. 명쾌하시리라. Maka pergilah Kain dari 가인이 hadirat Tuhan, 여호와의 lalu 앞을 tinggal 떠나 di tanah 나아가 Nod, 에덴 di sebelah 동편 롯 timur 땅에 Eden. 거하였더니. 아멘. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Maminda Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang kejadian sisi ke-87. Kain membunuh adiknya, dan akibat dosanya, dia menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan meletakkan tanda khusus pada Kain, supaya dia tidak dibunuh oleh sesiapa pun yang bertemu dengannya. Tanda ini bukan saja melindungi Kain, tapi juga dengan jelas menunjukkan bahawa Kain ialah seorang yang berdosa. Terdapat pengajaran penting dalam tindakan Tuhan melindungi Kain seperti ini. Pengajaran pertama adalah bahawa Tuhan sentiasa mengampuni seluruh umat manusia dan mengasihi semua manusia. Tuhan mahu manusia pada zaman Kain dan juga generasi-generasi selepasnya sentiasa mengingat hakikat ini. Tuhan mempunyai keseimbangan yang sempurna antara keilahian dan kemanusiaan. Dia tidak pernah berat sebelah kepada mana-mana satu. Namun begitu, sifat Tuhan yang paling asas ialah kasih. Keadilan merupakan unsur yang melengkapkan kasih ini. Tuhan Bapa memiliki keseimbangan yang tepat antara keilahian dan kemanusiaan. Sementara keilahian Tuhan Yesus sedikit lebih menonjol dan kemanusiaan Roh Kudus sedikit lebih menonjol. Oleh itu, Tuhan Trinity memiliki keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan. Oleh itu, apabila Tuhan menghakimi, menegur atau mengherdik, hakikatnya adalah bahawa terdapat kasih dalam tindakannya. Kasih Tuhan ini mencapai kemuncaknya apabila Tuhan menyerahkan Yesus kepada kita di atas kayu salib. 이러한 하나님의 사랑은 예수님을 십자가에 내어 주셨을 때 절정에 달했습니다. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 8, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 그리스도 우리 주님께서 Sebelum Yesus memikul salib, manusia masih lagi berdosa. Namun begitu Kristus Tuhan mati untuk anda dan saya. Tuhan benar-benar telah menunjukkan kasih-Nya. Dia membuktikan kasih-Nya dan mempersembahkan anaknya tunggal sebagai korban bagi kita yang berdosa, bagi anda dan saya. Dan dia telah membuktikan kasih-Nya dengan berfirman, "Aku mengasihi engkau sebesar ini." Jika anda mengasihi, anda mesti mempunyai bukti. Selain itu, Tuhan Bapa menyampaikan tidak terhitung banyaknya mesej kasih melalui Tuhan Yesus. Apabila seorang saudara berdosa terhadap kamu, kamu harus mengampuninya sampai 70 kali 7 kali. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia dahaga, beri dia minum. Kepada anda yang menyimpan perasaan tidak puas hati dan dendam terhadap seseorang yang bukankan musuh anda, Tuhan berfirman supaya anda memberikan makanan kepada musuh anda ketika dia lapar. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak setakat ini, tema utama dan asas dalam Alkitab ialah kasih. Hakikatnya adalah bahawa Tuhan Bapa sendiri telah menunjukkan kasih sedemikian dalam peristiwa yang melibatkan Kain. 아버지 하나님께서는 바로 그 사랑을 가인 사건을 통해서 몸소 나타내 보이셨다는 사실입니다. Pengajaran kedua ialah bencilah dosa, tetapi bukan orang yang berdosa. Kenapa orang yang melakukan dosa itu
mempengaruhi pemikiran Anda dan bagaimana Anda memperlakukannya? Adakah Anda menuding jari dan mengkritiknya? Adakah Anda dengan mudah menghakimi dan menghukumnya dengan sikap acuh tak acuh Anda? Jika Anda melakukan perkara ini terhadap seseorang yang tidak melakukan kejahatan terhadap Anda, apakah yang akan Anda lakukan jika seseorang benar-benar melakukan kejahatan terhadap Anda? Yakobus 4 ayat 11 hingga 12 menyatakan, saudara-saudaraku, janganlah fitnah memfitnah. Sesiapa memfitnah atau menghakimi saudara seimannya, maka dia memfitnah atau menghakimi hukum. Jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi mematuhi hukum. Hanya ada seorang pemberi hukum dan hakim. Hanya dia yang dapat menyelamatkan atau membinasakan seseorang. Siapakah kamu maka ingin menghakimi sesama manusia? 듣는 데서는 하지도 않을 거고요. 집에서나 이제 잘 교회 안 다니는 믿음의 1단계에 있는 남편 신앙할지 몰라도 여러분들이 이제 그런 비진리의 말들은 싹 사라졌습니다. 우리 교회 안에. 그래서 누구 판단하고 정죄하고 비방하고 수군거리는 것은 근 없다시피 하겠죠. 판단하는 그 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 Hanya ada seorang 아니요 pemberi 재판자가 hukum dan hakim. Hanya dia dapat menyelamatkan atau membinasakan seseorang. Siapakah kamu maka ingin menghakimi sesama manusia? 멸하기도 하시느니라. 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐 있습니다. 이게 판단할 자격이 없다 이 말이에요. 우리는 Beberapa tahun yang lalu, 판단은 오직 berapa banyak Anda 한 merasa 분만 한다, iri, 즉, 망군의 cemburu, 하나님만 menghakimi 판단하시는 거지. dan memfitnah 우리는 satu sama 판단도 lain? 할 수 없고 정죄할 수 없는 거예요. 그러니 누구 수군거릴 자격도 없는 거고요. 다 악이지 않습니까? 그 수군거리인데 그게 맞아요? Tapi sekarang tidak lagi, bukan? 대부분 나온 말 듣고 수군거리고 보지 않고도 본 것처럼 수군거리고 Tidak lagi, betul 얼마나 tak? 맞지 않는 Orang 거예요. memfitnah, menghakimi dan menghukum amat jarang terdapat dalam jemaah kita. Anda tidak akan mengumpat tentang seseorang di hadapannya dan Anda juga tidak akan membincangkannya dan keluarga Anda di rumah. Tidak akan ada lagi penghakiman, penghukuman, fitnah atau gosip dalam kalangan Anda, bukan? Ayat itu menyatakan jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi mematuhi hukum. Hanya ada seorang pemberi hukum dan hakim. Hanya dia yang dapat menyelamatkan atau membinasakan seseorang. Siapakah kamu maka ingin menghakimi sesama manusia? Kita tidak layak untuk menghakimi. Hanya satu yang hakimi, iaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh menghakimi atau menghukum. Oleh itu tiada siapapun yang mempunyai hak untuk bergosip. Bukankah semuanya itu adalah jahat? Adakah wajar untuk bergosip? Sebagian gosip mungkin benar, tapi kebanyakannya jauh daripada kebenaran. Saya akan membaca firman ini sekali lagi. Hanya ada seorang pemberi hukum dan hakim. Hanya dia dapat menyelamatkan atau membinasakan seseorang. Siapakah kamu maka ingin menghakimi sesama manusia? Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahawa kita tidak layak untuk menghakimi. Mengapa? Kerana Tuhan saja yang berhak berbuat demikian. Tiada bahagian dalam Alkitab yang menyatakan bahawa kita boleh menuduh dosa saudara-saudara kita lalu menghakimi atau menghukum mereka. Kuasa untuk menghakimi dan menghukum hanyalah milik Tuhan. Namun begitu jika Anda menghakimi dan menghukum, hal itu merupakan keangkuhan dan memasuk Anda menyamakan diri dengan Tuhan. Kita seharusnya hanya berbelas kasihan kepada orang yang berdosa dan mendoakan mereka. Sikap inilah yang harus Anda miliki apabila Anda melihat orang yang lemah imannya. Orang percaya yang baru saja menyertai hidup gereja atau orang percaya masih muda imannya masih mempunyai tabiat duniawi dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan mereka. Anda tidak seharusnya secara sewena-wenanya menegur mereka dan berkata, itu salah, lalu memaksa mereka untuk melakukan perkara yang betul. Apabila Anda menginjil, Anda harus melakukannya dengan penuh hikmat. Bahkan ketika Anda menginjili suami Anda sendiri, jika tidak ada situasi di mana para suami akhirnya maki gereja dan Tuhan. Namun begitu, bagaimana dengan orang memaki Tuhan dan gereja seperti itu? Mereka selalu mengalami penyakit yang serius dan tidak dapat disembuhkan atau didiagnosis menghidap kanser peringkat akhir. Fikirkanlah hal ini. Mengapakah mereka mengkufri Tuhan dan gereja? Akibat perbuatan mereka sungguh berat, maka mereka tidak seharusnya membuat demikian.
Jika Anda melakukan kejahatan seperti ini sekarang, Anda akan menerima balasan yang bertahun-tahun kemudian dan keluarga Anda akan menanggung penderitaan serta hidup dalam kesengsaraan. Oleh itu Anda tidak boleh menentang Tuhan. Roma 14 ayat 1 menyatakan, terimalah orang yang lemah imannya, tambah menghakimi hal-hal yang boleh dipertikaikan. 처음에 말해도 안 믿으려고 그러고 Yudas 1 ayat 22 menyatakan, amalkan sikap belas kasihan kepada orang yang kurang yakin. Apabila satu orang percaya yang baru datang, sudah tentu mereka belum dapat benar-benar percaya. 의심하는 자들을 긍휼히 여기라 말씀했습니다. 오히려 긍휼히 여기라. Walau sekuat manapun mereka berusaha, sukar bagi mereka untuk percaya pada awalnya. Anda semua telah mengalaminya sendiri dan iman Anda bertumbuh melalui pengalaman. Walaupun orang percaya yang baru mengalami pekerjaan Tuhan, pengalaman itu tidak bertahan lama. Entah bagaimana mereka melupakannya dan mungkin merungut lagi. Sekarang banyak antara Anda telah mencapai tahap imam batu dan hampir memasuki tahap roh. Hal ini bermaksud bahawa kebenaran telah memenuhi hati Anda pada tahap tersebut. Semakin penuh hati Anda dengan kebenaran, semakin banyak dapat Anda berikan. Hati Anda menjadi semakin luas untuk memahami dan bertolak ansur dengan orang lain. Tuhan Bapa kita telah membuka jalan kehidupan bahkan kepada orang seperti Kain. Saya berharap Anda dengan cara sama juga dapat sepenuhnya menyerupai hati Tuhan Bapa yang begitu luas. Saya berharap Anda dapat menerima orang melakukan dosa yang lemah imannya, sambil Anda secara menyeluruh membenci setiap bentuk kejahatan. Semoga Anda dapat memimpin banyak jiwa kepada keselamatan melalui kuasa kasih rohani pada zaman akhir ini, ketika dosa dan kejahatan berleluasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam Kejadian 4 ayat 16, Kain meninggalkan tanah tempat dia tinggal lalu menetap di negeri yang baharu. Firman itu menyatakan, maka pergilah Kain dari hadirat Tuhan lalu tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sehingga saat itu, Kain telah hidup bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Tanah tempat Adam dan Hawa menetap di bumi ialah tanah Israel pada hari ini. Adam dan Hawa melahirkan banyak anak di bumi dan semuanya telah berpindah kecuali Kain dan Habil. Oleh itu Kain telah tinggal bersama ibu bapanya sehingga waktu itu di tanah yang kini dikenali sebagai Israel. Namun begitu sekarang dia dihukum dan terpaksa meninggalkan tanah tersebut. Kerana hal ini Alkitab menyatakan, pergilah Kain dari hadirat Tuhan. Hal ini bermaksud bahawa dia tidak lagi berada di bawah kasih kurnia dan perlindungan Tuhan. Walaupun Adam telah melakukan dosa dan diusir ke bumi, Tuhan tetap menjaga Adam. Tuhan tidak menutup laluan rohani seperti dia masih berkomunikasi dengan Adam dalam kasihnya. Sama seperti Tuhan memisahkan tanah Goshen daripada Mesir semasa peristiwa keluaran, dia memberikan perhatian yang khusus kepada tanah tempat Adam menetap. Saya tidak mengatakan bahawa kawasan lain pada masa itu tercemar atau ditimpa bencana. Apa yang saya maksudkan ialah perhatian dan kasih Tuhan terhadap tanah Israel jauh lebih besar. Ringkasnya, kasih kurnia dan belas kasihan Tuhan di tanah itu. Katakan Anda terpaksa menghantar orang yang Anda kasihi ke sebuah negara asing. Tidakkah Anda akan memberikan lebih perhatian kepada negara itu? Jika Anda mendengar bahawa berlaku gempa bumi atau kebakaran hutan di kawasan tempat anak Anda berada, Anda pasti akan merasa sangat bimbang dan sentiasa mengikuti perkembangan berita. Jika ada berita tentang kemalangan besar atau bencana, mata Anda pasti akan terbuka luas apabila mendengarnya. Anda juga akan segera memeriksa sama ada anak Anda selamat dan sejauh mana bencana itu memberikan kesan kepada anak Anda. Demikian juga, Tuhan Bapa sangat memberikan perhatian kepada tanah tempat Adam menetap. Sehingga waktu itu, anak Adam iaitu Kain berada di tempat yang penuh dengan berkat. Tapi sekarang Kain menerima hukuman untuk meninggalkan tempat itu. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan, pergilah Kain dari hadirat Tuhan.
이런 의미에서 가인이 여호와 앞을 떠나갔다고 Tanah baru 표현한 tempat 것입니다. Kain menetap ialah tanah 가인이 Nok 새롭게 di sebelah 정착한 timur 지역은 Eden. 에덴 동편 Kata Nok membawa masuk tanah yang 땅이었습니다. tandus 에덴 dan 동편 tanah yang 노 terbiar. 땅. 여기서 Seperti mana Kain telah 노시라는 dikutuk, 지명에는 demikian juga 황무지, tanah itu dikutuk. 불모지라는 Kain menetap di 뜻이 tanah yang 담겨 tidak 있습니다. akan lagi 노 땅, memberikan hasil 황무지, sepenuhnya. 불모지. Tambahan 가인은 pula dikatakan 저주받은 bahawa 대로 tanah Nok 갓가라도 terletak di 그 sebelah 효력을 timur 주지 Eden. 않는 땅에 Jika 거하게 anda pergi berziarah ke 되었습니다. tanah suci di 그런데 sekitar 여기서 이 Galilea di 노 땅의 Israel, 위치가 에덴 anda akan melihat tanah yang 동편이라고 telah 했습니다. dikutuk oleh Tuhan. Jika anda 이스라엘도 pergi ke 갈릴리 sana, 주변 anda akan 교회하고 mendapati 성지에 tiada rumah dibina di 갔다 sana 보면 주님이 dan 저주할 kawasan itu 땅이었죠. benar-benar tandus. Bahkan hingga ke hari 거기 가보시면 ini. 집도 안 지어져 있고 아주 황폐해요. 지금도 그대로 정리되지 않고 그냥 황폐해요. Di manakah Nok yang terletak di sebelah timur Taman Eden? 에덴은 둘째 Adakah ia di 하늘은 langit kedua? 빛의 영역인데 Tidak. 그러면 노 땅이 Adam 둘째 sendiri tidak 하늘에 dapat 있단 kembali 말일까요? ke langit kedua. 그렇지 Apatah 않습니다. lagi Kain yang telah 아담도 melakukan 둘째 dosa. 하늘에 다시 올라갈 수 Oleh itu, 없는데 apakah yang dimasukkan 하물며 Eden dalam ayat 존재한 ini? 가인이겠습니까? Yang merujuk kepada kawasan di 그러면 여기 mana 나온 terdapat 에덴은 어디일까요? 바로 satu 에덴 laluan 동산으로 roh 통하는 menuju ke Taman Eden. 영의 통로가 Tempat itu berada 있는 berhampiran 지역을 dengan laluan 가리킵니다. roh ke Taman Eden. 에덴 동산으로 통하는 영의 Adam turun 통로가 ke 있는 bumi melalui 지역을 laluan ini 가리킨다 이 말이에요. dan kemudian keturunan Adam di Taman Eden juga 아담이 mengunjungi 통로를 Adam 통해 이 땅에 melalui laluan yang 내려왔으며 sama. 이후에 Bagi Adam, 에덴 tempat di 동산 mana laluan ini 후손들도 berada adalah 이 seperti 통로를 Eden. 통해 아담을 Anak-anak 보러 Adam yang 이 dilahirkan 땅에 di bumi ini 다녀가곤 menamakan 있지요. tempat tersebut sebagai 아담에 Eden. 있어서는 이 영의 Tanah 통로가 tempat 있는 Kain 곳이 menetap berada di 에덴과 sebelah timur, 같았습니다. kawasan yang dipanggil oleh 아담의 mereka 땅에서 sebagai 나온 Eden. 후손들에게는 Ia 자연스럽게 tidak 그 jauh dari 지역이 Eden. 에덴으로 불리게 Kain menyangka 되었지요. bahawa dia telah berpindah ke tempat yang 가인이 agak 새롭게 jauh. 정착한 Tapi 지역은 sebenarnya 바로 dia 이 tidak pergi 에덴의 terlalu jauh. 기준으로 Hal ini kerana 동편이었습니다. pada waktu itu dia terpaksa 에덴에서 berjalan 그리 kaki 멀지 않는 곳이었죠. kerana sistem 가인은 pengangkutan 좀 belum 멀리 lagi wujud. 옮겼다 생각했지만 실제로는 Namun 그리 begitu dia tetap 멀리 tidak mahu 가지 pergi terlalu jauh 못했습니다. daripada ibu bapanya 당신은 dan tanah 교통수단도 asalnya. 발달하지 않아서 Kain menetap di 주로 tanah yang 걸어 disangkanya 다녀야 했기 dapat mengelakkan 때문입니다. perhatian sanak saudaranya. 그도 Namun 자기 begitu tanah itu 고향 tandus. 같은 지역에서 아주 멀리는 또 가기 Keadaannya sangat 싫었다네요. berbeza daripada tempat dia pernah 이 tinggal 정도면 dahulu. 동족들은 눈을 피할 수 있겠다고 여겨지는 곳에 가인은 정착했습니다. 그러나 그곳은 황량한 불모지였지요. 이전에 거했던 땅과는 아주 달랐습니다. 성도 여러분, 우리는 Saudara 가인을 dan 통해 하나님의 saudara 은혜와 dan saudari yang saya 보호성이 있는 kasihi, 삶과 melalui kehidupan 그렇지 Kain, 않은 anda 삶이 seharusnya 얼마나 menyadari 차이 betapa 나는지를 berbezanya kehidupan yang berada di bawah 깨달아야 kasih 합니다. karunia dan perlindungan Tuhan dengan kehidupan yang tidak berada di bawahnya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tidak berubah-ubah fikiran dengan sesuka hati ketika dia melindungi seseorang. Dia melaksanakan segala sesuatu menurut keadilan seperti yang telah ditetapkannya sejak awal lagi. Oleh sebab Tuhan sendiri ialah cahaya, dia mengurniakan rahmat dan kasih kepada anak-anaknya yang hidup dalam cahaya. Namun begitu orang yang hidup dalam kegelapan ialah milik iblis dan syaitan. Sama seperti cahaya dan kegelapan tidak dapat wujud bersama, Tuhan yang merupakan cahaya tidak dapat melindungi anak-anak kegelapan. Hukum ini telah diterapkan tanpa perubahan sejak awal dan ia akan berterusan. Tuhan menjelaskan hukum ini satu demi satu dengan sangat terperinci melalui Musa. Hukum itu merangkumi perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan undang-undang. Jumlahnya kira-kira 613. Tuhan juga dengan jelas menerangkan berkat-berkat yang akan diterima apabila mereka mematuhi hukum itu dan bencana yang akan datang apabila mereka melanggar hukum itu. Contoh-contoh sedemikian terdapat dalam Imamat 26 dan Ulangan 28. Yesus telah melaksanakan hukum itu dengan kasih. Dia berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Dia juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, siapa yang menerima dan mematuhi perintah-perintahku, mengasihiku. Siapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya. Orang yang menurut perintah-perintah Yesus ialah orang mengasihi Tuhan. Hal ini bermaksud bahawa jika seseorang yang tidak menurut perintah-perintah itu berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Roh Kudus, maka dia sedang berdusta.
Sekali lagi firman itu menyatakan, siapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya. Sudah menjadi lumrah bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan menerima kasih Tuhan Bapa. Alangkah indahnya jika seseorang, bahkan jiran Anda, mengasihi anak Anda. Sudah tentu Anda juga akan berasa sayang terhadap orang yang mengasihi Anda. Sudah tentunya dalam kasih rohani. Apabila Yesus berkata bahawa dia akan menyatakan dirinya kepada orang sedemikian, hal ini bermaksud bahawa Yesus akan menemui orang itu tidak lama lagi. Oleh itu apabila dia berdoa, dia akan menerima jawapan, mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Orang mengasihi Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus akan merasakan sukacita apabila hidup menurut firman Tuhan. Mematuhi perintah-perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang dipaksa atau membebankan, tapi sesuatu yang menyuruhkan dan membuatkan Anda bahagia. Jika Anda memaksa diri untuk pergi ke gereja dan berdoa, Anda tidak boleh mengatakan bahawa Anda mengasihi Tuhan. Tak mampulah hal itu tidak dapat dianggap sebagai iman. Ia hanyalah perbuatan berdasarkan keinginan pribadi, iaitu keinginan untuk menerima berkat. Ia boleh dikatakan sebagai usaha untuk mengasihi Tuhan, tetapi bukan langkah untuk mengasihinya. Apabila firman Tuhan tertanam dalam hati Anda akan berusaha untuk mengasihinya melalui doa. Dengan melakukannya, iman Anda akan bertumbuh secara beransur-ansur. Kasih Anda kepada Tuhan juga akan semakin bertambah dan Anda akan menghasilkan buah kasih. Semoga pengakuan kasih Anda menjadi nyata dan Tuhan berfirman, aku juga mengasihimu. Orang menderita apabila mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab Tuhan Bapa sendiri ialah kasih, Dia mencurahkan kasih yang berkelimpahan kepada orang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia mengikat kita dalam bungkusan hidup dan sentiasa melindungi kita. Walaupun dalam keadaan di mana nyawa kita mungkin terancam, Dia melindungi kita supaya kita tidak akan terluka. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Tuhan melindungi orang telah memasuki tahap roh atau roh penuh. Walaupun mereka pernah melakukan kesilapan, malaikat-malaikat mereka akan menjaga segala sesuatu tentang mereka. Tuhan juga memberkati kita supaya kita tidak jatuh sakit, tapi menjalani kehidupan yang sihat. Selain itu, apabila anak-anaknya meminta dan mencari, Tuhan Bapa akan mendengar dan mengabulkannya. Dengan menjadikan perkara mustahil menjadi mungkin, Dia memberkati mereka untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab Anda telah bertemu dengan Tuhan, Anda pasti telah mengalami berkat-berkat ini. Ketika kasih pertama Anda kepada Tuhan masih menyala-nyala, Anda menerima apa-apa saja yang Anda minta. Jika Anda tidak kehilangan kasih yang pertama itu, Anda akan berterusan menerima kasih kurnia dan berkat daripada Tuhan. Orang yang bertemu Tuhan dan berterusan berpegang pada kasih yang pertama itu dapat memasuki tahap roh dalam masa beberapa tahun, lalu memasuki tahap roh penuh dalam masa beberapa tahun lagi. Gereja ini sentiasa mengajarkan jalan dan kaedahnya, maka hal ini tidak akan mengambil masa yang lama. Walaupun tiada sesiapa yang mengajar saya dipimpin oleh Roh Kudus dan memasuki tahap roh dalam tempoh 3 tahun semasa saya masih seorang pelajar seminari. Selepas tamat pengajian, saya memasuki tahap roh penuh, lalu menubuhkan gereja ini. Oleh itu, bahkan pada hari-hari awal, apabila saya berdoa, Roh Kudus bekerja sehingga orang mati hidup kembali, dan mandu menjadi hamil, dan kanser peringkat akhir sembuh dengan serta-merta. 그리고 졸업하고 바로 개척하면서 온영으로 들어와서 개척하고. 그러니까 저는 개척 때 막 죽은 사람 살아났잖아요. 잉태, 기도하면 잉태하고 암, 말기 그냥 치료받고 백혈병 바로 Saya pernah 치료받고. mendoakan 4 orang mati akibat terhidu gas aran, lalu mereka hidup kembali. Pada waktu itu Tuhan Bapa berfirman,
Kau telah masuk dengan seluruh 이제 개척하고 얼마 dan 후에 merintis 아버지가 jalan. 저는 온영으로 Itulah 들어와서 sebanyak 개척을 mukjizat 했다. dan tanda-tanda begitu berkuasa. 기사표적 권능이 Barulah saya sedar bahawa bukan iman saya yang besar. Sebaliknya, saya telah memasuki tahap roh penuh dan dikurniakan kuasa oleh Tuhan. 이미 온영으로 들어가서 그런 모든 기사표적 권능을 행할 수 있는 그걸 이미 하나님으로부터 받았더라고요. 만일 예전에는 응답을 척척 받았는데 지금은 그렇지 Jika 않다면 dahulu anda menerima jawapan setiap kali berdoa, 돌아봐야 합니다. tapi sekarang tidak lagi, 성령의 감동으로 maka anda harus 충만히 menilai 있을 때는 kembali 기도한 거 iman 척척 anda. 응답받았는데 Ketika anda dipenuhi oleh ilham dan pengaruh Roh Kudus, 이뤄가고 있는 거죠. doa anda mendapat jawapan tanpa 믿음의 halangan. 1단계, 2단계 때는 그런단 말이에요. Tapi sekarang anda tidak menerima jawapan, 믿음의 3단계, iman anda 영으로 sedang menjadi 들어가면 dingin. 영으로 들어가면 Anda sedang kehilangan 성령의 kasih yang pertama. 대부분 감동함을 Keadaan ini 느껴. berlaku pada orang baru percaya 그리고 불같이 atau 기도하면 orang berada 성령의 pada 감동함과 tahap 충만을 iman 느껴. pertama dan kedua. 그럴 때는 기도하면 척척척 응답을 받는 거예요. 기도하면. Namun begitu apabila anda mencapai tahap iman ketiga iaitu memasuki tahap roh, 들어가시면 anda kini lebih banyak digerakkan oleh Roh Kudus. Apabila anda berdoa dengan penuh semangat, anda akan dipenuhi oleh ilham dan pengaruh Roh Kudus. Apabila anda berdoa dengan cara demikian, anda akan menerima jawapan demi jawapan. Lihatlah orang pada tahap iman roh. Mereka sentiasa bersukacita kerana firman. Bersukacitalah sentiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah, serta bersyukurlah dalam segala keadaan. Telah tertanam dalam hati dan fikiran anda. 어디서 막혔는가? 하나님과 언제부터 어떻게 무엇을 막혔는가 찾아서 회개하고 돌이키면 다시금 Tidak kira seberat manapun ujian dan dugaan, bahkan jika seseorang menampar pipi kanan mereka, mereka masih mampu tersenyum dan tidak berasa terganggu. 따라서 현재 믿음의 행함이 혹 처음 믿을 때보다 못하지 않은지 믿음은 성장했는데 행함을 그에 걸맞게 Mereka tidak merasakan kebencian atau perasaan buruk, sebaliknya mereka 점검해 보아야 하지요. 하물며 다시 범죄하여 생명의 길이 아닌 Sebaliknya mereka hanya memahami orang yang menampar mereka itu. Jika doa anda melambat mendapat jawapan atau anda merasakan kebenaran Roh Kudus semakin kurang, periksalah iman anda. Kenapa sih di mana anda perlu bermula semula bertaubatlah dan berpalinglah kembali kepada Tuhan supaya anda dapat dipenuhi semula oleh Roh Kudus. Hari kerana keadilan diterapkan menurut ukuran iman masing-masing untuk menerima jawapan doa. Semakin tinggi ukuran iman anda, semakin tinggi juga tahap ukuran keadilan yang diterapkan. Oleh itu anda perlu dan jujur memeriksa sama ada anda sedang hidup dan bertindak selarasnya iman anda sekarang. Selain itu, jika anda kembali melakukan dosa dan berjalan menuju kematian, akan sukar untuk menerima jawapan bagi doa anda. Walaupun anda menjalani kehidupan iman yang baik sekarang, jika pada masa lalu anda telah melakukan dosa yang membawa kepada kematian dan perkara itu belum diselesaikan di hadapan Tuhan, anda tidak akan menerima jawapan bagi doa anda. Hal ini kerana dosa membawa kepada kematian itu belum diselesaikan. Itu kerana belum ada pertaubatan atau pengakuan. Maka hubungan dengan Bapa telah terputus. Jika anda adalah seorang pastor, anda tidak akan mampu untuk menghidupkan kembali gereja anda. Keluarga anda akan menghadapi masalah. Iblis dan sekutu yang akan bekerja. Anda akan ditimpa penyakit. Bahkan ketika anda berdoa, anda tidak mempunyai kekuatan untuk berseru dalam doa. Anda tidak dapat berdoa dan bersungguh-sungguh walaupun anda mahu. Karena masih ada tembok dosa antara anda dan Tuhan. Jalan kehidupan ialah jalan berkat. Jalan ini ialah jalan yang tidak berubah-ubah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jalan ini tidak pernah berubah. Apabila hati manusia berubah dan menyimpan daripada jalan itu, dia tidak lagi berada di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengubah pendiriannya, tetapi manusia telah memilih jalannya sendiri. Tuhan tidak berpaling daripada anda. Anda yang berpaling daripada Tuhan dan menjauh daripadanya. Saya berharap anda dapat menyadari hakikat ini dan mendapatkan tempat di mana kasih kurnia Tuhan dapat dijumpai. Saya menggesa anda supaya berjalan hanya di jalan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada anda. Saya sentiasa mengingatkan anda, jika boleh bergaul dengan orang yang rohani, jadilah sahabat kepada orang yang rohani. Jika anda dekat dengan orang badani, anda akan melahirkan perkara-perkara badani. Yang dilahirkan manusia ialah manusia, dan yang dilahirkan roh ialah roh. Bergaul dengan orang badani akan menimbulkan hati yang suka menghakimi, menghukum dan bersifat badani. Dan hal ini akan menjejaskan pertumbuhan rohani anda. Dalam apa-apa keadaan,
Anda hanya dapat mengharapkan pertumbuhan rohani jika Anda mengikuti orang 그래서 rohani. 여러분의 삶에 하나님께서 여러분을 사랑하시는 증거가 늘 Semoga 따르기를 bukti kasih 주님의 Tuhan 이름으로 sentiasa menyertai hidup 축원합니다. Anda. Dalam nama Tuhan 그런 Yesus Kristus 말씀을 saya berdoa. 생각하며